Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan terangkan mengenai tugasan yang pertama, iaitu kami daripada kumpulan yang kelima. Tugasan yang bertajuk adalah isu tekanan kerja di organisasi. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkanlah ahli-ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Muhammad Afiq Akram Bersawi, Muhammad Safwan bin Yaakob, Omar bin Tuah, Fatin Nabilah bin Ahmad, Nadia Nazira binti Zalkarnain. Okay, tanpa menengah masa, kita teruskan kepada pengenalan. Menurut Batia 2009 menyatakan bahawa tekanan adalah merupakan suatu rangsangan yang keterlaluan terhadap emosi sehingga mengganggu keseimbangan pemikiran dan kelakuan seseorang yang akhirnya menghasilkan tindak balas yang positif ataupun negatif. Dan menurut juga Baladan 2010 menyatakan tekanan kerja yang tinggi boleh menyebabkan kesetiaan organisasi dan kepuasan kerja menjadi semakin rendah. Jadi kita dapat dilihatlah terdapat faktor-faktor yang membawa kepada tekanan kerja. Jadi kita teruskanlah slide yang seterusnya. Stres adalah merujuk kepada suatu perasaan kebimbangan dan tekanan fizikal yang akan berlaku apabila permintaan kepada individu melebihi kemampuan individu tersebut. Secara umumnya, terdapat dua jenis stres, iaitu eustress dan distress, yang juga dikenali sebagai negative stress dan juga stres yang berbentuk positif. Stres berpunca kepada tiga aspek, iaitu peristiwa dalam kehidupan, keadaan dan juga persekitaran seseorang. Kita harus memahami kepada konsep stressor atau dikenali sebagai punca kepada stres. Ia juga berkait rapat dengan definisi fight or flight, iaitu tindak balas yang akan membantu seseorang individu berfikir mengenai peranan emosi dalam kehidupan seharian mereka. Pembentukan emosi tersebut hasil daripada rangsangan neuron dalam badan individu semasa stres, dan ianya berubah dan juga dapat dikesan melalui cara pernafasan dan degupan jantung individu tersebut. Kebiasaan tindak balas fight or flight merujuk kepada respons psikologikal apabila sesuatu emosi yang kuat menguasai diri seseorang individu. Peristiwa kehidupan berbeza akan membawa konsep stres yang berbeza, dan ianya merujuk kepada reaksi spontan tubuh badan seseorang mempunyai limitasi untuk bertindak balas dengan stresor, dan ini yang berlaku di situasi tempat kerja yang mempunyai senario yang pelbagai, permintaan daripada pelbagai jenis individu, dan apabila terdapat banyak stresor untuk jangka masa yang panjang, maka individu tidak dapat bertahan untuk mengawal sebarang lagi tekanan yang ada. Stres di tempat kerja merupakan tindak balas individu terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam persekitaran kerja, iaitu situasi yang mengecam individu tersebut, dan individu tersebut tidak mampu untuk menyesuaikan diri dalam keadaan persekitaran kerja tersebut. Okey, di bahagian ini saya akan menceritakan tentang faktor tekanan kerja dalam sesebuah organisasi. Okey, faktor yang pertama adalah struktur dan iklim organisasi, di mana majikan atau pihak atasan menghadkan pengurusan atau pentadbiran yang tidak selaras dengan sifat pekerja itu sendiri. Okey, di mana pekerja diberikan peraturan yang ketat, kiranya pekerja tidak bebas untuk melakukan sesuatu untuk memberi keselesaan dalam menjalankan tugasan tersebut. Okey, faktor yang kedua adalah peranan pengurusan. Sifat pekerja itu sendiri, di mana pekerja tidak dapat menguruskan diri sendiri dengan sikap pekerja yang tidak kiranya dia tidak dapat memegang jawatan dengan baik. Kiranya dia memegang jawatan tu tapi dia tidak dapat menjalankan tugasan tu dengan baik. Okey, yang ketiga adalah kerjaya dan pencapaian, di mana pihak majikan atau pengurus syarikat tidak memberi peluang kepada pekerja yang lain untuk meningkatkan lagi jawatan atau gaji dia pada tiap-tiap tahun lah. Okey, dia perkara ini berlaku dalam setiap tahun, jadi dia tidak dapat peluang. Jadi dia terus berfikir, macam mana aku nak meningkatkan lagi gaji aku, ekonomi semakin meningkat. Okey, dia jadi terus fikir dan dia menjadi satu tekanan lah kepada pekerja. Dan yang keempat adalah hubungan di tempat kerja. Okey, benda ni tak lari sebab kita bekerja antara manusia dengan manusia, mesti ada salah satu macam musuh kita. Dia jadi aku kenapa nak kena ketemu dengan dia ni? Macam mana aku nak elak nak ketemu dia tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari nak ketemu dia, nak buat kerja. Jadi terus fikir-fikir macam mana nak elak. Jadi
Jadi satu tempat kerja tu satu tempat yang serabut. Macam tu. Dan yang seterusnya adalah halangan dari rumah. Dia isu dari rumah dia bawa kepada tempat kerja. Dia terus berfikir di tempat kerja. Misalnya dia mengalami tekanan, dia ada isu dengan ahli rumah tangga dia, dengan mak mertua ke, dengan suami ke, dengan isteri ke, dia terus berfikir hingga membawa ke tempat kerja. Nak buat kerja terus fikir macam mana aku nak balik nanti, macam mana aku nak cakap dengan dia, macam mana nak selesaikan isu ni. Jadi tugasan semua tertanggung, jadi dia terus jadi tertekan. Okey, yang akhir sekali adalah faktor intrinsik dalam pekerjaan. Ni sifat pekerja yang berkaitan dengan tugasan kerja di luar pekerjaan. Misalnya dia terdapat masalah teknologi di tempat kerja, kiranya teknologi dia kurang, kiranya komputer rosak, pekerja di luar bidang kerja dia perlu kiranya bekerja lebih masa untuk menyiapkan satu tugasan. Jadi dia terfikir, sebelum ni tak ada pun macam ni, tapi bila tugasan ni datang kena buat benda tu. Jadi dia tak terima benda tu untuk buat kerja. Okey, jadi itu membuatkan tekanan lah. Jadi itu saja daripada saya, dan saya teruskannya dengan ahli kumpulan saya yang lain ya. Okey. Tekanan kerja dalam organisasi boleh memberi kesan kepada pekerja itu sendiri. Antara kesan tekanan kerja ialah menjejaskan psikologi. Pekerja akan menjadi tidak ceria, tingkah laku berubah menjadi mudah marah, sensitif, bimbang dan tidak suka bergaul. Tekanan ini menyebabkan keresahan dan juga keletihan. Jika tidak diatasi dengan baik, tekanan kerja boleh membawa kepada kemurungan. Kesan yang kedua ialah tahap kesihatan pekerja itu menurun. Keadaan tekanan membuatkan seseorang itu menggunakan tenaga simpanan yang ada dalam diri mereka untuk mengatasi tekanan. Dan jika berlaku secara berterusan, pekerja akan mengalami keletihan emosi. Antara penyakit yang disebabkan oleh tekanan ialah penyakit jantung, kemurungan melampau, penyakit stroke dan juga penyakit paru-paru yang kronik. Dan kesan yang ketiga ialah dapat menjejaskan produktiviti pekerja. Apabila tekanan berlaku, pekerja akan kurang daya tahan penyakit, mengganggu tidur dan menyebabkan mereka hilang tumpuan dalam bekerja semasa melakukan kerja. Keadaan ini menyebabkan pekerja itu membuat kesilapan dan kecuaian yang membawa kepada kualiti produk menurun dan menjejaskan produktiviti organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Tuah. Saya akan membentangkan cadangan bagi menyelesaikan isu yang mungkin berlaku. Yang pertama, jika masalah tersebut adalah daripada individu, mungkin individu boleh cuba bersemuka dan cari jalan penyelesaian, kerana banyak permasalahan berpunca dari maklumat orang ketiga sehingga menimbulkan salah faham yang berpanjangan. Seterusnya, individu boleh merancang kerja dan masa dengan baik. Individu boleh menyenaraikan tugasan mengikut kepentingan dan tarikh yang perlu disiapkan. Seterusnya, individu boleh mengenal pasti serta mengubah jika ada polisi yang tidak fleksibel sehingga menyebabkan stres berlaku. Seterusnya, individu boleh cuba mengenal pasti juga tahap kemampuan diri dan belajar untuk menjadi lebih asertif. Seringkali mereka yang boleh buat kerja dibuli dengan beban kerja yang banyak, sedangkan mereka yang malas tidak diberikan tugasan yang sewajarnya. Ini akan menimbulkan rasa ketidakpuas hati di kemudian hari. Seterusnya, melakukan kerja secara berpasukan serta membahagikan tugas mengikut kemahiran serta kebolehan. Seterusnya, mengamalkan work-life balance ataupun keseimbangan di antara kerja dengan kehidupan. Tetapkan matlamat hidup, kepentingan serta pisahkan kerja dari rumah dengan meninggalkan apa yang berkaitan dengan kerja di tempat kerja. Seterusnya, mengenal pasti sistem sokongan. Ia boleh jadi pasangan, rakan ataupun ahli keluarga. Mereka adalah tempat untuk menyalurkan tekanan yang dialami.
Mungkin dengan berkongsi ataupun meluahkan perasaan dan masalah ini, individu dapat berkongsi pendapat serta belajar dari pengalaman orang lain. Seterusnya, meningkatkan ketahanan diri dengan mengamalkan cara hidup sihat seperti beriadah, makan malam seimbang dan tidur dengan secukupnya. Disarankan senaman dilakukan 3 kali seminggu dengan 30 sehingga 45 minit setiap sesi. Dan dengan mengelakkan pengambilan terlampau banyak kafein, alkohol dan merokok. Seterusnya, merehatkan minda dengan melakukan amalan seperti senaman pernafasan dan relaksasi otot, meningkatkan ibadah serta berfikir secara positif. Seterusnya, mengubah persepsi diri terhadap tekanan daripada menyatakan ia sebagai beban adalah lebih baik jika individu menganggapnya sebagai satu cabaran untuk diri. Belajar menerima kritikan dengan lebih baik. Seterusnya, memperbanyakkan senyum dan ketawa. Mungkin lawak jenaka boleh menjadikan diri lebih positif serta ceria. Seterusnya, memperuntukkan masa untuk diri sendiri. Contohnya, rehat 5 minit selepas 90 minit bekerja, pergi ke spa atau salon rambut juga adalah masa untuk individu memanjakan diri di waktu lapang. Dan yang terakhir, last but not least, rancang hobi dan aktiviti. Sekurang-kurangnya satu aktiviti seminggu untuk hobi seperti membaca, berbasikal, mendaki atau berkelah. Jadualkan aktiviti supaya dijalankan secara tetap adalah lebih baik sekiranya dilakukan bersama rakan-rakan lain ataupun secara berkumpul. Sekian dari saya. Sekian dari Taufiq Ulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita teruskan dengan inventory yang sesuai digunakan untuk mengatasi isu tekanan kerja yang dihadapi di dalam organisasi. Okey, inventory yang kami guna adalah Merciless Burnout Inventory, iaitu MBI. Hal ini dikatakan demikian kerana MBI ini adalah sesuai untuk mengatasi pekerja yang mengalami tekanan dalam pekerjaan. So kita dapat lihatlah dalam organisasi tersebut terdapat pekerja yang mengalami burnout. Jadi dengan adanya inventory ini mampu mengatasi mereka untuk menjadi lebih positif dan lebih terbuka. Jadi selain itu, MBI ini juga mempunyai 3 elemen yang terdapat dalam inventory tersebut, iaitu keletihan emosi, menerima suruhan daripada orang, dan pencapaian pribadi mengukur kecekapan. Di samping itu juga, dengan adanya MBI ini, dapat dilihatlah keletihan seseorang boleh membawa kepada kemerosotan perkhidmatan yang diberikan oleh kaki tangan. So dengan adanya MBI ini mampu memberi pengalaman ataupun mampu mengatasi isu yang dihadapi tekanan kerja di organisasi tersebut. Secara kesimpulannya, pihak berkuasa atau pihak berwajib perlulah mengatasi isu tekanan kerja yang dialami di organisasi. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang membawa tekanan kerja. Tidak semua membawa kepada implikasi yang negatif kepada pekerja, tetapi ada timbul juga implikasi yang positif. Jadi kita dapat lihatlah apabila menjalankan kajian ini dapat memberi manfaat kepada kami sendiri kerana kami dapat menjalankan isu tekanan kerja yang dihadapi di organisasi. Dan dengan adanya kajian ini mampu menjadikan kami seorang yang positif untuk pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih.